Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Saya akan tunjukkan yang next example ya. Example yang kedua dalam slide chapter 2. So dalam example yang kedua ni kita ada tambahan jenis load iaitu jenis distributed load ataupun beban terakhir. Okay. So untuk yang ini sama juga, the first step yang kita perlu buat adalah kita kena lukis dia punya free body diagram dulu untuk dapatkan dia punya separation. Okay, so saya lukis free body diagram di sini. Okay, so dekat point A kita ada RA. Okay, kita ada separation dekat point C. RC. Ada concentrated load 135 kN dekat point B. Selain tu kita ada distributed load daripada point A ke point C ni. Yang ni kita kena tukar, convert kepada concentrated load. Okay, beban terakhir kena tukar kepada beban tumpu, yang mana beban tumpu ni dia akan acting dekat dia punya centroid segi 4 ni lah. Okay, so dekat sini. Okay, dekat tengah-tengah dia. So maksudnya distance yang daripada point A ni ke point C adalah 1.8 meter. So jarak daripada point A ke ke concentrated load adalah 0.9 meter lah. Okey, sama juga sebelah sini 0.9 meter juga. Okey, yang ini dia punya beban yang baru, dia bersamaan dengan 45 ni dia kena darab dengan dia punya panjang tapak. Okey, so 45 kilonewton per meter ni kita darab dengan panjang tapak 1.8 meter, kita akan dapat nilai beban tumpu. Okay, kita dapat convert daripada beban terakhir kepada beban tumpu. So 45 darab dengan 1.8, kita dapat sama dengan 81 kilonewton. Okay, so sekarang baru kita boleh cari dia punya separation lah. Okay, then kita apply the equations of equilibrium. Jumlah moment sama dengan kosong, lawan jam positif. So kita boleh pilih nak ambil moment about point A ataupun dekat point C. Okay, let's say saya ambil dekat point A. So bila saya ambil moment about point A, yang 81 kN ni dia akan ikut jam. Okay, yang RC ni dia akan lawan jam. Yang 135 kN ni dia akan ikut jam. So yang kita ingat yang lawan jam positif ya, yang ikut jam negatif. Okay, so yang 81 kN dia ikut jam, so negatif 81 kN. Jarak dia adalah 0.9 meter. Okay, yang RC dia lawan jam, so positif. Okay, jarak dia adalah 1.8 meter. Then yang 135 kN dia ikut jam, so negatif juga 135 kN. Okay, jarak dia 2.7 meter, samakan dengan kosong. So kita carilah berapa nilai RC. So RC sama dengan 81 darab dengan 0.9 tambah dengan 135 darab dengan 2.7 bagi dengan 1.8. So kita dapat 243 kilonewton. So sekarang kita cari pula dia punya RA. Jumlah Fy sama dengan kosong, ke atas positif. So kita akan dapat RA tolak dengan 81 kilonewton tambah dengan RC iaitu 243 kilonewton tolak dengan 135 kilonewton samakan dengan kosong. So kita akan dapat RA sama dengan 81 tolak 243 tambah 135. Kita akan dapat negatif 27 kilonewton. Okay, so kita dah dapat dah kedua-dua separation. Di mana RA ni kita dapat negatif 27 kilonewton. Dan untuk RC kita dapat sama dengan 243 kilonewton. Okay, next step adalah kita perlu nak lukis shear diagram. Okay, shear dan moment diagram untuk part AC dan CB. Bermaksud kita kena potonglah antara AC dan juga antara CB. Okay, so first for part
AC. Okay, for part AC ni, dia punya jarak dia, X dia, panjang dia, bermula daripada point A. Di mana point A, X dia sama dengan kosong, sampai ke point C. Okay, di mana point C, panjang daripada point A ke point C adalah 1.8 ataupun jarak dia 1.8 meter. Okay. Next, kita lukis dia punya free body diagram selepas telah dipotong. Okay, dia akan jadi macam gini lah. Okay. Ini dia punya beam. Okay, ini beban teragih dia. Okay, beban teragih dia ni asal dia adalah 45 kilonewton per meter. Okay, jarak yang baru ni, yang kita potong ni adalah X. Okay, since kita potong daripada point A, so dekat point A ni ada negatif 27 kilonewton ni, kita kena masukkan sekali. Okay, dekat hujung yang kita potong sebelah kanan ni, V positif ke bawah dan moment lawan jam positif. Dan kita kena tukar beban teragih ni kepada beban tumpu, di mana dia bersamaan dengan 45 km ni darab dengan jarak atau panjang tapak yang baru X. Dan dia akan acting dekat dia punya tengah-tengah ni. Okay, tengah-tengah dia. Bermaksud dari sini jarak dia adalah X per 2. Okay, panjang tapak dia bagi 2. Dari sini pun sama juga. X per 2. Dia punya force dia pula sama dengan 45 tu, 45 km per meter darab dengan X. So, sama dengan 45X. Okay, so dah kita selesai dia lukis dia punya free body diagram. Kita cari dia punya jumlah V dia, kita apply jumlah Fy sama dan kosong untuk dapat equation V ke atas positif. So kita akan dapat 27 km tu dia ke atas positif lah, tapi nilai dia negatif, kita masukkan negatif dia. Okay, then tolak dengan 45X. Okay, tolak dengan V sama dengan kosong. So kita akan dapat V sama dengan negatif 27 kilonewton tolak dengan 45X. Okay, so kita dapat dah equation dia. So kalau kita nampak equation dekat sini, untuk V punya graf, dia adalah berbentuk graf linear. Sebab dia ada graf, dia ada X kat sini, X kuasa 1. So dekat sini graf V dah berbentuk linear. Okay, graf linear. Okay, so sekarang kita nak cari nilai X, nilai V pada point A dan juga pada point C sebab kita nak plot graph shear diagram kan. So kita gantikan at X sama dengan kosong, iaitu pada point ni lah, point A. Okay, so V sama dengan negatif 27 kilonewton tolak 45 kosong. So kita akan dapat sama dengan negatif 27 kilonewton. So for second point adalah at X sama dengan 1.8 meter, iaitu dekat point B ya. Point B. So V sama dengan negatif 27 kilonewton tolak 45 1.8 meter. Sama dengan, so negatif 27 tolak dengan 45 1.8. So kita akan dapat negatif 108 kilonewton. So kita dah dapat dah untuk V daripada point A ke point C atau for part AC. Okay, sekarang nak dapatkan dia punya moment pula. Okay, untuk moment, saya delete dulu yang ke atas ni. Okay. Okay, delete ke sini. Kita dah dapat dah kan dia punya separation. So, saya delete yang ni untuk dapatkan more space Okay. Okay.
warna biru pula. Okay, so sekarang kita buat untuk moment pula. Moment, okay, jumlah moment. Ambil pada yang bahagian yang kita potong ya. Moment kena ambil dekat yang tanda biru ni, dekat bahagian dipotong. So jumlah moment pada point pada cut section tu moment X sama dengan kosong lawan jam positif. Okay, so yang 27 km ni dia akan rotate ikut jam. Okay, yang 45 km, 45X ni dia akan rotate lawan jam. So ingat, counterclockwise positif, clockwise is negative. So since 27 km ni dia ikut jam, so negatif lah. Okay, tapi jangan lupa kita carry forward dia punya tanda negatif 27 kN tu. Okay, jarak dia adalah X. Okay, then untuk 45X tu dia rotate counterclockwise, so dia positif. So tambah dengan 45X. So jarak daripada force ke bahagian yang dipotong adalah X per 2. Okay, X per 2. Lepas tu jangan lupa masukkan yang moment sedia ada ni yang lawan jam positif kan. So tambah dengan M sama dengan 0. So kita akan dapat M sama dengan negatif 27 kilonewton X. Okay, tolak dengan 45 X kuasa 2 per 2. Okay, so kalau kita nampak dekat sini equation moment yang ini, okay, dia punya X dia ada X kuasa 2. Bermaksud graf nanti yang terhasil adalah graf lengkung. Okay, graf yang bentuk kuadratik macam itu Okay, so sekarang kita nak tahu nilai dia dulu. Nilai dia pada point A dan point B. So kita gantikan, point A dan point C. So at X sama dengan 0, iaitu pada point A. Point A. Okay, M dia sama dengan negatif 27 kilonewton. Gantikan X dengan 0. Tolak 45 per 2. Gantikan X dengan 0. So kita akan dapat sama dengan 0. Okay. Seterusnya dekat point B, iaitu pada X sama dengan 1.8 meter. Okay. Point B. So M akan sama dengan negatif 27 kilonewton. Yang ini adalah 1.8 meter. Okay, tolak dengan 45 per 2. Ini adalah 1.8 kuasa 2. So kita akan dapat sama dengan, okay, so negatif 27 1.8 tolak 45 bahagi 2, 1.8 kuasa 2. Kita akan dapat sama dengan negatif 121.5 kilonewton meter. Okey. Saya nak cuba dulu plot untuk yang ini untuk part yang ini. So kita padam dulu. Kita cuba plot untuk part AC dahulu untuk tengok dia punya bentuk graf, shear dan juga dia punya moment diagram. Okey. So saya guna color biru. Kita turunkan turunkan ni, kita turunkan terus. Kita unjurkan garisan untuk setiap ni. Setiap ada load kita unjurkan sebab dia akan ada perubahan pada setiap point yang mana ada load. So ini kita plot graf shear diagram dulu. Okay, ini V. Okay, unit dia kilonewton. Okay. Okay, seterusnya dekat bawah dia adalah graf moment. Okay, moment melawan X. Okay, ini adalah graf moment. Unit dia adalah kilonewton meter. Okay, so tengok dulu untuk V. V pada X sama dengan 0, kita dapat sama dengan negatif 27. So bermula dekat sini kita start dengan negatif 27 kilonewton.
Newton. Selepas tu pada point B, at x adalah 1.8 meter, pada point B dia adalah negatif 108. Negatif 108. Okey, sini. Negatif 108 kilo Newton. Okey, sekarang kita nak cantumkan point A ni ke point C. Okey, bentuk apa graf dia? Adakah bentuk graf lengkung? Kalau x kuasa 2 graf lengkung, kalau x kuasa 1 dia adalah graf linear. So tengok balik equation dekat sini. So dalam equation V equation ni dia adalah x kuasa 1. So dia adalah graf linear. So kita tulis satu garisan yang cantumkan dia lah. Garisan garis lurus macam tu. Okey. Okey. So sekarang kita tengok pula untuk moment. Okey, untuk moment tengok yang dekat atas ni lah. Okey, tengok pada x sama dengan 0, point A. Okey, nilai dia 0 kita dapat. So maksudnya dia bermula dengan 0 lah pada point A. Next, tengok pada point B. Okey, pada point B ni pada at x sama dengan point C bukan point B. Point C. Okay, pada point C x sama dengan 1.8. Ini pun point C. Okey, x sama dengan 1.8 meter. Okey, nilai yang kita dapat adalah m sama dengan negatif 121.5. Okey, kita buat kat sini. Negatif 121.5 kilo Newton meter. Okey, sekarang kita nak cantumkan point A dengan point B untuk moment. So, adakah graf dia berbentuk lengkung, x kuasa 2 ataupun x kuasa 1, graf linear. So, tengok balik dekat equation ini. Equation moment ni, kita dapati dia punya x adalah kuasa 2. So, lengkung. Sekarang tengok pula dia punya positif ataupun negatif. Kalau positif, graf dia macam ini. Kalau negatif, graf dia macam ini. So, sebab dia negatif, so graf dia adalah graf kuasa 2, lengkung dan bentuk dia macam gini. Okey? Okey. So, kita dah dapat sampai dah dapat plot daripada point A ke point C. Sekarang kita nak buat untuk point C ke point B. Okey. So, saya padam ni. Selesai dah kita buat untuk part AC. Okey. Okey, sekarang kita buat untuk part CB pula. Okey. So kita potong antara C dengan B. So kita kena lukis dia punya free body diagram. Okey, daripada point A sampailah dekat mid section of CB lah. Okay, macam tu ya. So macam ini. Ini kita ada RA iaitu negatif 27 kilonewton. Okay, dan kita ada RC 243 kilonewton. Okay, so dekat ujung ni kita ada V dengan dia punya M ya. Okay, so untuk yang ini dia punya distributed load ni sebab dia penuh kita potong dekat antara C dengan B. So daripada point A ke point C ni dia full. Okay, dia punya distributed load ni dia full. Okay, so kita boleh convert terus kepada concentrated load yang acting dekat dia punya centroid. Okay, di mana dia equals to 45 kilonewton per meter darab dengan dia punya tapak 1.8 tu. Okay, sama dengan 81 kilonewton. Okay, so next apa yang kita kena buat adalah kita akan dapatkan dia punya V lah. Okay, dah tak ada kan kat situ, kita buat dah tak ada apa-apa lagi. Kita perlu tambah pada free body diagram ni. So, terus cari V equation. So, buat jumlah Fy sama dengan 0 ke atas positif. So, since kita buat arah dia ke atas kan, so positif. Tapi nilai dia negatif, so kita masukkan negatif kat sini. Okay, tolak dengan 81 kilonewton tambah dengan 243 kilonewton tolak V sama dengan 0. So, V kita akan dapat sama dengan 135
V kita dapat sama dengan 135 kilo Newton. Okey. So bermaksud daripada yang sini kita punya equation dia tak ada bergantung ataupun tak depends pada X. Okey. So bermaksud daripada untuk part BC, sorry saya tak letak part BC tadi. So part BC, part CB part CB ni X dia adalah daripada 1.8 sehingga 2.7 meter. Okey. So bermaksud daripada point C ke B, nilai V dia constant sama dengan 135 kilonewton. Okey. So sekarang kita tengok moment pula, moment equation. Jumlah moment sama dengan kosong. Kita ambil counter clockwise positif pada point pada bahagian dipotong So biasa kita letak X. Okey. So yang 27 kilonewton ni dia akan rotate ikut jam. So negatif. Okey, negatif. Tapi negatif 27 kita bawa dia punya tanda positif negatif tu. Dan jarak dia, okay, saya lupa letak kat sini. Jarak yang sini adalah X ya. So inilah X. Okey, so jarak dia adalah X. Okey, yang untuk 81 kilonewton ni dia akan rotate counter clockwise, so dia tambah dengan 81 kilonewton. So jarak dia pula, okey, jarak dia sama dengan berapa? So jarak dia, macam kita tahu jarak dia kita kena ambil dari sini, okey, daripada sini sampai ke sini lah. Okey, bersamaan dengan X tolak dengan, okey, yang sini jarak dia adalah 0.9 sebab dia kat tengah-tengah kan, dia dekat center. So jarak sini adalah X tolak dengan 0.9 lah. Okey, so ini adalah X tolak dengan 0.9. Okey, then yang 243 pula ni dia akan rotate ikut jam. So tolak dengan 243 kilonewton. Jarak dia pula adalah jarak daripada sini ke sini ya. Okey, yang ini jarak dia adalah X tolak dengan 1.8. Okay, sebab panjang daripada A ke C dah 1.8. So yang ni X tolak 1.8. So X tolak 1.8. Okay, so seterusnya M. M yang itu tambah ya. Tambah dengan M sama dengan 0. Okey. So sekarang kita selesaikan dia punya equation yang ini. Kita akan dapat 27 kilonewton X, okay, tambah dengan 81 kilonewton X tolak 81 darab 0.9 81.9 81 darab 0.9 72. Okay, 72.9 kilonewton meter tolak dengan 243 kilonewton X, okay, tambah dengan 243 darab dengan 1.8 tambah dengan 437.4, okay, tambah dengan M sama dengan 0. So M sama dengan, kita kumpulkan yang X dengan X ya. So 27 tambah 81 tolak 243. So 135 kilonewton X. Okay, 72.9 tambah 437.4. Okay, so ini adalah tolak dengan 364.5. Okay, so sekarang kita gantilah pada point C kan. Point C X sama 1.8. So X sama dengan 1.8 meter. Ini adalah point C. So M sama dengan 135
dengan 1.8 tolak 364.5. So 135 1.8 tolak 364.5. So kita dapat sama dengan negatif 121.5 kilonewton meter. So kita boleh check, check tengok nilai yang kat sini dengan nilai yang sedia ada. Okay, sepatutnya sama sebab pada point yang sama. So kita tengok nilai dia sama, bermaksud kita punya persamaan kita, equation kita ni betul. So equation kita ini tepat lah. Okay. So kita boleh teruskan pada X sama dengan 2.7 meter, iaitu pada point B. Point B. So M dia sama dengan 135 2.7 tolak 364.5. Kita dapat sama dengan 135 2.7 tolak 364.5. Okey, kita dapat sama dengan kosong. So yang ni pun boleh kita check. Sepatutnya moment pada hujung sebelah kanan dia sepatutnya balik kepada kosong. Okey, kalau tak dapat kosong, ada salah di mana-mana lah yang kita kena check. Okey, so yang ni jawapannya kita dapat kosong. So betul lah. Okey, so sekarang kita nak lukislah shear diagram dan juga moment diagram untuk part CB. Okey, tengok V dulu. Tengok yang V tak ada bergantung kepada X ya. Okey, maksudnya dia konsisten. Dia constant sahaja daripada point C ke point B, nilai dia 135. So bermaksud positif kat situ kan. So dia positif kat sini 135, sini pun 135. Dia akan lurus macam ini. Okey. So kita cantumkan je lah sini. Okey. Turunkan macam ini. So yang ni okey adalah 135 kilonewton. Okey. So tengok moment pula. Moment tengok pada point at X sama dengan 1.8 pada point C. Nilai dia negatif 121.5. Okey, yang ini. Dan tengok pada satu lagi pada point B at X sama dengan 2.7. Moment dia kosong. Okay, so kat sini lah. Okey, cuma sekarang nak cantumkan point C ke point B ni, kita nak tengok bentuk apa. Adakah dia bentuk garis lurus linear ataupun garis lengkung. So tengok pada equation moment. So tengok equation dia kat sini, kita nampak moment dia adalah X kuasa 1. Bermaksud dia adalah graf garis lurus linear. Macam ni. Okay. So itulah jawapan dia. So kita dapat daripada sini, maximum shear force adalah negatif 108. Ini maximum shear force negatif 108 kilonewton. Oh sorry, bukan maximum dia dekat sini 135. Maximum shear force adalah 135 kilonewton dan untuk maksimum moment adalah negatif 121.5 kilonewton meter. Okey.